Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang buta di dunia ini, buta juga di akhirat. Al-Quran surah Bani Israel ayat 72. Bukan mata yang di kepala ini yang buta, tetapi mata yang di dalam hati itulah yang menghalang seseorang itu untuk melihat cahaya-cahaya hari akhirat. Maka Allah berfirman, bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang di dalam dada. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, bila buta mata hati kita ni tuan-tuan, segala tanda-tanda kiamat kita takkan nampak. Segala tanda-tanda akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman yang baginda Rasulullah SAW sebutkan, kita tak akan nampak. Kita jadi tak faham. Bila kita tak nampak, tak faham, bila orang cerita tentang adanya wujud pasukan hamba abdi Dajjal di atas dunia ni, kita tak akan nampak. Bila kita sebut fitnah-fitnah Dajjal ni tuan-tuan, macam tu macam ni, Dajjal mencipta perancangan. Dia cipta planning A, planning B, planning C, macam mana. Dia bagilah perancangan dia kepada pasukan dia. Pasukan dia lah yang melaksanakan segalanya masalah atas dunia ini. Itu pun kita tak boleh nampak, kerana kita buta mata hati. Bila tak nampak tuan-tuan, tanda kiamat pun kita tak nampak lah. Apatah tanda kiamat yang Allah nyatakan dan yang baginda Nabi SAW sabdakan, kita tak nampak. Kita pun tak nampak diri kita akan mati. Jadi hati ni bila buta, ibu ayah abang kakak, akan berlakulah lalai. Lalai ni, bila lalai ibu ayah abang kakak, kita jadi lupa. Lupalah janji-janji kita dengan kawan kita. Lupa pasal kerja, lupa pasal tu, lupa ni. Itu dah sepasal. Yang paling teruknya lupa pada Allah. Lupa pula kita dengan kewajipan kita sebagai hamba yang bertuhan. Udahlah kita lupa itu kewajipan kita. Lupa pula kenapa kita ni Allah hadirkan ke dunia. Dahlah begitu, kita lupa pula janji-janji yang kita sebutkan, yang kita saksikan, yang kita akui satu ketika dahulu sebelum kita ke dunia ini. Maka semua ini berlaku suatu kita berada di atas dunia. Bila dah mati, esok tak laku dah tuan-tuan. Bila dah mati nanti, bila dah kiamat dunia ni, yang akan kita kecoh pula adalah hari kita diadili oleh Allah. Hari Mahkamah Agung itu berfungsi. Hari perbicaraan yang paling dahsyat sekali. Jadi bila lalai kepada Allah tuan-tuan, kita akan lalai daripada perkara hakikat. Hakikat kebenaran Allah, hakikat kebenaran baginda Rasulullah SAW, hakikat kebenaran para Nabi dan Rasul yang terdahulu, hakikat akan undang-undang dan peraturan Allah SWT. Bila lalai, macam mana nak kenal Allah? Orang berkongsi bab tauhid, bab tasawuf, bab hakikat, bab makrifat, kita duk bantai tak betul lah yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Seolah-olah kita tahu. Sebenarnya kita ni bodoh sangat. Apa yang menyebabkan seseorang itu berterusan dalam hidup dia, dia tu jahil. Dia tak akan nampak benda apa yang kita duk sampai, guru-guru duk sampai, yang Nabi SAW sampaikan dengan sepenuh ikhlas hati dia. Kita tak nampak. Sebenarnya bila kita jahil ni tuan-tuan, diri kita ni sedang diselubungi oleh satu aura negatif, iaitu aura kegelapan. Dia akan tutup seluruh tubuh kita daripada jasad kita ni. Di luar jasad kita ni tuan-tuan, bila dah sepenuhnya gelap, dia akan masuk ke dalam kolbu kita.
Dia tutup pula kolbu kita dengan kegelapan. Maka dia kuasai batin kita di dalam ini. Sebab tu kita dengar atau baca sirah para Nabi, sirah bagi Rasulullah SAW, kita tak sedih, kita tak menangis. Sebab apa? Hati kita gelap. Mati kita mati, tuan-tuan, mati. Sebahagian daripada nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan adalah sifat-sifat apa? Sifat-sifat iblis dalam kita ni. Apa dia? Angkuh. Angkuh kita ni, tuan-tuan. Jangan cakap lah. Sombong kita ni, jangan cakap lah. Megah diri kita. Megah kita ni, tuan-tuan, jangan cakap lah. Dah tu ada sifat dengki pula kita ni. Bila dah ada dengki, dia akan ada bakhil. Apa? Kedekut pahit, orang kata. Bila dah ada sikap-sikap kedekut pahit, bakhil, muncullah sifat-sifat dendam. Bila ada sifat dendam, dia akan mula berbohong. Dia akan mula mengumpat. Dia akan mula taburkan fitnah. Dan macam-macam lagi benda yang keji. Sifat-sifat keji inilah yang merendahkan kita ni. Allah cipta kita ini, tuan-tuan, ciptaan yang sangat baik. Jadi ciptaan yang Allah cipta ni, ciptaan yang baik. Jatuh standard dia itu, tuan-tuan, ke tahap yang paling hina, orang kata. Tahap yang paling hina. Ada jalan kaedah-kaedah untuk seseorang itu bebas daripada kegelapan. Ada, tuan-tuan. Tapi dia kena ambil masa dan dia kena banyak bersabar. Antaranya kita perlu sucikan diri kita ini. Hati kita yang ditutup oleh aura negatif, orang kata. Aura kotor, aura negatif ini. Kita perlu bersihkan kolbu kita ni. Bersihkan kolbu kita ni seolah-olah dia akan berkilat. Sebagaimana cermin yang kita duk guna cermin kat rumah tu penuh habuk. Jadi kelabu, tengok muka yang handsome dah nampak tak handsome. Bila kita cuci cermin tu berkilat, nampak apa, tuan-tuan? Nampaklah handsome dia. Nampaklah cantiknya. Kan? Jadi kita kena sucikan diri kita ni. Bukan suci ni maksudnya bukan mandi dengan sabun Dettol, bukan mandi dengan Clorox. Bukan mandi air 7 perigi, air 7 sungai, tak. Penyucian ini dilakukan dengan kita perlulah ada pengetahuan. Kena belajarlah. Dia ada kaedah, bila ada kaedah dia ada ilmu. Bila ada ilmu, dia adalah ilmu pengetahuan. Bila dah ada ilmu pengetahuan, kena beramal menurut ilmu pengetahuan itu. Bila kita dah bersabar, kita dah belajar, apa yang kita kena buat adalah berusaha. Dan kita kena ada keberanian. Berani apa? Bukan untuk bergaduh orang, bukan untuk bertumbuk dengan orang, tidak. Tetapi berani untuk kita hancurkan kegelapan yang ada dalam hati kita ni. Seolah-olah badi, tahu tuan-tuan, seolah-olah badi. Aura negatif ini seolah-olah badi. Lawan ego diri kita ni. Lawan sifat angkuh, sifat sombong. Menghapuskan banyak perkara negatif yang ada dalam diri yang kita sendiri tahu. Jika orang boleh tengok kita, dia boleh faham diri kita, takkan kita tak tahu kot, tuan-tuan. Jangan nak menipu lah. Kita mesti tahu punya. Sombong kita ni, bila tengok video-video agama, kita skip. Bila dengar nama baginda Rasulullah SAW disebutkan dalam selawat-selawat atau disebutkan seperti hamba sebut, baginda Nabi Muhammad SAW, kita pun tak balas selawat. Kita tak balas selawat. Dengar orang tulis, nampak orang tulis nama, nampak orang tulis selawat kan, kita tak balas selawat. Jadi ini satu perjuangan yang sangat-sangat kental. Perjuangan ini berterusan, dia tak akan berhenti. Sehingga hati kita ni benar-benar bersih, tuan-tuan. Benar-benar hidup dengan cahaya keesaan Allah SWT. Dan cahaya keesaan itulah menjadi mata pada hati kita ini yang telah suci. Maka kita dapat melihat berbagai-bagai hakikat sifat-sifat Allah di sekeliling kita.
Wallahu a'lam bisawab. Jumpa lagi insya-Allah.